Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ini kelas kita, kelas mingguan kita hari ini ialah membina mindset menyimpan emas yang berjaya. Okay, so hari ini kita nak buat kelas Okay, so first of all bila kita cerita pasal penyimpan emas yang berjaya, kita perlu faham tentang sejarah, tentang sejarah. Sejarah yang sangat penting untuk semua orang faham adalah sejarah perjanjian Bretton Woods 1944. Yang mana sewaktu perjanjian itu, hebat ke tak hebat, mereka telah menjadikan emas sebagai duit mereka yang sebenarnya. Cuba kita tengok apa perjanjian Bretton Woods ni cerita. Dia telah menceritakan bahawa foreign currency semuanya kena tukar kepada US dollar dan US dollar mesti dibounding dengan gold. Mesti dibounding dengan gold. Bretton Woods Conference ni melibatkan banyak negara-negara besar yang mana mereka sebenarnya menjadi kuasa dunia lah waktu tu. So apa yang mereka perjanjiannya ialah duit negara lain tukar kepada USD dan tukar kepada gold. Semua tukar kepada gold. Apa yang berlaku? Apa yang berlaku adalah tahun 1971 apabila Perdana Menteri US Nixon yang mana telah mengatakan bahawa dia secara jelas nak menindakkan dia punya bounding antara gold dengan duit kertas. So apa kita boleh nampak dekat sini, setiap duit USD adalah in gold coin. Semua duit ada dalam gold. Semua duit dalam gold. Cuma pada 15 Ogos 1971 mereka telah memisahkan antara duit dengan emas. Duit dengan emas telah dipisahkan. Duit dan emas telah dipisahkan. Apa yang berlaku? Duit dan emas dipisahkan. Lama kelamaan harga emas meningkat, naik dan terus naik. Itu yang berlakulah. Apa yang berlaku dengan harga duit kertas? Duit kertas akan berlakunya penurunan daripada segi nilaian mata wang. So sebab tu kita bila cerita pasal duit, kita cakap tentang mata wang tau, mata wang. Kenapa mata wang? Sebab dia bukannya wang sebenar. Dia adalah mata wang. Mata wang tu maksudnya apa? Dia ada nombor, nombor kat sana menunjukkan dia punya nilai dia. So itu kita panggil mata wang. Itu yang kita panggil US lah berperang dengan Vietnam, betul Vietnam. Itu yang menyebabkan waktu tu mereka faham yang bahawa Vietnam telah menguasai. Kehebatan Vietnam adalah mereka telah menggunakan emas sebagai duit mereka. So apa yang jadi, mereka telah disebabkan oleh itu, US telah membuat keputusan untuk memisahkan antara gold dengan duit kertas. Apa yang jadi, macam saya cakap tadi, makin lama duit kertas makin turun, harga emas makin naik. Okey, selalu basic ini penting, basic. Inflasi, semua orang tahulah ni, saya selalu cakap tentang inflasi. Duit kertas makin lama makin menurun, lepas tu berlakunya inflasi barang. Tapi dalam 1 gram dia tidaklah berlaku inflasi yang banyak. So kita nampak harganya bertambah. Dengan masa yang sama dia dapat membuat belian yang lebih kurang sama. Tapi RM100 tak boleh. Ini yang saya selalu cakap dengan semua orang tentang inflasi. Tapi mereka macam tak heran. Mereka tak heran. Saya selalu tak cakap pasal troli sebab apa, doktor-doktor saya dekat hospital dia bukan pergi pasar. Dia bukan pergi Maidin kan. Apa dia buat? Dia duduk kat hospital pergi makan dekat balai je. Ataupun dia pergi makan dekat kantin, itu tempat mereka. Tapi harga makcik tu makin lama makin naik. Dia itu je yang dia nampak. Dengan kenaikan itulah sebenarnya, itulah inflasi.
Okey, ini semalam ada orang kawan saya lah, dia cakap dengan saya, dia kata, apa nama binatang tu yang kaitan dengan emas? Apa binatang berkaitan dengan emas, binatang dengan emas Dia kata dengan ni binatang, nama dia kambing, kambing. Satu dinar 622 tahun Masihi dahulu, zaman Rasulullah, dia sama dengan satu ekor kambing. Satu dinar 2021, dia masih lagi seekor kambing. Boleh beli seekor kambing. Harga 20-50. Kita yakin dia masih boleh beli satu ekor kambing. Inilah kekuatan emas. Kekuatan emas. Ada orang tanya dengan saya, doktor, apa yang satu dengan binatang, apa tu binatang tu? Saya kata dengan ni binatang tu ambil kambing. So satu dinar ni 4.25 gram sama dengan satu ekor kambing. Kini dulu dan selamanya. Katalah kita ada seorang anak nak buat akikah, simpanlah satu dinar. Simpan satu dinar, boleh buat akikah satu ekor kambing. Kalau anak lelaki, buat 2 dinar, 2 ekor kambing. Senang je. So simpan emas dalam bentuk dinar. Itu satu lagi cara. Okey, saya selalu juga cerita pasal orang tak sukalah kambing-kambing, dia kata dia bukan apa pengembala kambing kan. Okey, kita cerita pasal rumah pula. Rumah. Semua orang ada rumah tak? Semua orang ada rumah. Tapi tengok rumah tahun 2000 harga emas 2 kilo emas 80,000 je. Sekarang ni 2018, kata 2018, harga rumah yang sama walaupun meningkat naik sekalipun, harga 2 kilo emas tu masih boleh cover harga rumah ni. Apa maksudnya tu? Maksudnya rumah yang sama walaupun dia meningkat harga, emas masih lagi dapat cover dengan kenaikan harga rumah tu. Ini yang kita panggil inflasi tadi tu. Ini kita panggil tentang inflasi. Okey. So, semualah orang akan bila simpan emas, dia kata kenapa nak simpan emas? Inilah sebab dia. Saya dulu adalah seorang penyimpan emas kerana, nanti saya ceritakan. Tapi ini dia punya matlamat yang paling jelas. Bila kita simpan duit, katalah duit ni RM500, kita beli 2 emas, katalah RM600, kita beli 2 keping 2 gram ni RM600 sama. Dan kita akan tengok, bila last kali nanti bila kita dah nak dapat gaji, kita akan nampak ini 2 je tinggal. Ini 2 saja yang tinggal. So kenapa kena simpan duit? Untuk mengelakkan daripada kebocoran duit. Kita pergi Lazada tak tahu beli apa, kita beli Shopee tak tahu beli apa, kita pun pergi minum air bos. Budak-budak ni selalu ngajak saya sebab saya suka kata dia orang kata minum air bus. Bukan tak boleh, tak ada masalah, minumlah air bus, tak ada masalah, tapi janganlah sampai hari-hari kan. So tak ada simpanan duit langsung, tak ada simpanan duit langsung, semua buat dimakan. Okey, so kita tengok harga emas. Okey, saya cerita pasal harga emas. Kita cerita pasal bukan harga emas hari ni tau. Kita harga emas 20 tahun. 20 tahun. Ni saya ambil lama sikit, bukan hari ni, mungkin lebih kurang bulan lepas macam tu. Dan kita boleh tengok harga 20 tahun 631%. 631%. 5 tahun 66.44%. Saya lah, saya simpan lebih kurang 10 tahun. 66.44%. 1 tahun 22.35%. Tahun lepas ni kita tahun lepas pun cerita 22%. Dahsyat tak dahsyat Tapi kita tengok call today 0.72. Beli hari ni besok jual memanglah rugi. Kalau kita simpan, kita kena simpan dalam jangka masa yang lama. Jangka lama yang lama. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Ini saya buat satu lagi perbandingan antara ASB, tabung haji dan emas. Kalau kita tengok secara jelas, sebenarnya kenaikan ASB telah memberikan kita peratusan dividen yang agak seimbang sejak daripada 2001 sampai 2019. Tapi bila kita nampak 2020 kita telah mengalami kemerosotan 4.25 saja 4.25 saja. So dekat sana sebenarnya mengalami kemerosotan. Okey. So tabung haji, kita boleh nampak tabung haji telah mengalami juga kemerosotan juga tahun 2019 sebanyak 1.25% saja. So tapi emas dia tidak sekata.
2001 1%, 2002 23%, 2003 21%, 2004 4%. Tengok ada yang sampai negatif, negatif 27, negatif 11, negatif 1.1. Adakah kita akan untung sentiasa? Tidak. Emas memang tidak untung sentiasa. Tapi emas ini adalah kita kena simpan ni dalam jangka masa panjang. Tahu kita simpan 10 tahun jangka masa panjang kita dapat 10.53% purata. Okey, ini cerita tentang saya lah. Saya selalu cerita pada semua orang, dengan semua orang. Cerita tentang diri saya. Saya adalah seorang penyimpan emas yang tanpa ilmu. Tanpa ilmu. Orang cakap dengan saya simpan emas tanpa ilmu. Ya, saya memang orang simpan emas kali pertama tanpa ilmu. Saya lihat orang, semua orang saya simpan emas. Bila saya start simpan emas, saya simpan emas dengan paksaan. Saya simpan emas, tengok orang lain simpan emas, saya rasa, oh ini memang best kau simpan emas juga. So saya pun simpan emas juga. Saya tengok mak saya simpan emas, mak saya, adik saya beli emas dan saya membuat keputusan untuk beli emas juga. So apa yang saya nak buat adalah, saya keluarkan daripada duit beasiswa saya untuk saya jadikan sebagai simpanan emas. Orang tanya dengan saya, macam mana berterfikir nak jadikan simpanan emas? Padahal saya tak ada ilmu. Itulah, semua orang tak ada, mungkin semua orang tak dapat ada punya punca dia. Punca dia ialah bila saya tengok hari-hari pergi Melaka, saya beli emas, mak saya beli emas, saya pergi Melaka, saya tengok adik saya beli emas, rantai, gelang, saya pun fikir kenapa saya tak boleh beli emas. Memang saya tak boleh pakai, tapi saya nampak nilaian emas ni hebat. Nenek saya beli emas, mak saya beli emas, adik saya beli emas, tapi saya tak beli sebab saya lelaki. Adakah itu menyebabkan saya jadi seorang yang tak boleh beli emas? Tidak. Saya buat pemikiran dan saya letakkan kepercayaan saya pada emas waktu tu. Waktu tu tahun berapa tau? Tahun 2011. Saya memang belum grad lagi waktu tu. Saya gunakan duit beasiswa saya beli 10 gram emas dengan 1,900. Dengan upah RM50 lagi. Orang cakap upah RM50 ni rugi ke tak? Rugi ke tak? Saya cakap dengan dia RM1,950 ni tak ada rugi mana. Tak ada rugi mana ni. Sebab apa? Saya simpan dan saya lupakan. Saya simpan dan saya lupakan. Masih ada dengan saya lagi hari ni. Harga dia 200, saya dah untung 200, sekarang ni RM265, RM270. Dah untung banyak dah saya. Tapi saya sayang lah tengok dia punya ni. Saya punya kesukaan ni, saya simpan dia. So saya dah untung banyak. Tapi waktu tu adakah ada orang tanya dengan cakap dengan saya untuk simpan emas? Tak ada. Ada orang kata dengan saya untuk beli emas? Tak ada. Ada orang kata simpanlah emas 1 gram sebulan? Tak ada. Saya hanya simpan berdasarkan daripada observation saja. Observation saja. Okey, ini emas saya. Okey, ni orang dah tengok kan emas saya. Saya sebenarnya ada susun lah. Saya tak nak lah buat susun tu banyak sangat lah. Okey. So, ini emas yang saya beli. Orang tanya dengan saya, 1 gram untung ke tak? Saya cakap dengan dia, saya mulakan beli emas dengan 1 gram. Saya tunjuk kat sana tu. Saya mulakan pembelian 1 gram, emas saya yang pertama dengan 1 gram dan 0.5 gram dulu. Saya tak beli 10 dinar, saya tak beli 5 dinar, saya tak beli 1 dinar. Saya tak beli 10 gram. Saya tak beli 5 gram. Saya hanya beli 1 gram saja. Sebab apa? Saya tak tahu pun public gold ada 1 dinar. Saya tak tahu pun 10 gram ada. Saya tak tahu ada 20 gram pun. Tapi saya tahu 1 gram memang ada. Dan saya rasa 1 gram ni best. Sebab saya boleh nampak dia punya, apa? Saya boleh nampak dia punya gambar dia. Saya boleh nampak dia punya tema dia. Dan saya rasa ini simpanan saya saya lupakan. Saya tak pernah fikirkan benda ni benda yang saya nakkan dapatkan keuntungan. Semestinya tidak. Sebab apa saya kata macam tu? Sebab saya simpan dengan tiada ilmu. Saya simpan dengan kepercayaan saya pada emas. Itu saja. Bini saya tengok emas, banyaknya emas ni. Waktu tu saya simpan lebih kurang dekat 80 gram waktu tu. Bila saya kata banyaknya emas ni, saya kata tak apa. Saya simpan sebab saya suka emas ni. Saya simpan sebab saya tahu emas ni jangka panjang dia mungkin akan naik. Tapi saya tak tahu emas akan naik banyak macam ni. Kalau saya tak, saya beli 1 kilo dah kan. So, tapi ini permulaan semua orang.
So saya hari ini nak letakkan tajuk kita adalah membina mindset adalah daripada mindset kita, kepala kita, otak kita, simpan duit kita dengan memikirkan bahawa ini adalah simpan forgotten saving. Saya memang beli ni saya simpan dan saya lupakan saja. Sampai 2009 itu 2019 itu emas naik meningkat sangat dan saya rasa saya nak gunakan 5 gram emas saya nak gunakan sebagai dana untuk saya buat rumah saya. Saya jual 5 gram. Saya rasa terperanjat. Sebab saya beli 1 gram dulu RM160, RM170. Tapi waktu tu saya boleh jual RM250, RM240. Saya dah untung nak dekat RM80 1 gram. 5 gram dan RM400. Siapa nak bagi saya? Tapi waktu tu masih lagi saya tak ada orang ajar saya pasal dinar, pasal gold bar, tak ada. Dan ini saya cakap dengan tuan-puan. Tuan-puan sangat beruntung sebab saya, selepas saya tahu, saya tak tahu tentang dinar, tak tahu tentang gold bar, tak tahu tentang 10 gram, 20 gram, saya tekad dalam diri saya untuk pastikan orang yang bersekitar saya, orang yang nak belajar dengan saya tahu yang bahawa emas ini ada nilaian yang lebih baik, iaitu 10 gram, 20 gram, 100 gram kerana spreadnya lebih baik, harga per gram lebih murah dan sebenarnya mereka mempunyai potensi yang lebih baik. Tapi 1 gram, adakah 1 gram tak menguntungkan? Tidak. Setentunya saya menguntungkan saya. Sebab apa? Sebab saya mula dengan 1 gram. Orang tanya dengan saya, doktor, yang ini special edition ni ada tak? Mesti ada. Setiap edition yang baru saya mesti beli. Sebab apa? Saya punya permulaan adalah beli dengan 1 gram dulu. Tengok 1 gram saya. Berapa banyak 1 gram saya ni? Ni 0.5 gram. Semua 1 gram saya ni saya simpan. Saya simpan dan saya lupakan. Satu hari saya keluarkan dia. Ini waktu ni 2018 saya keluarkan ni. 2019. Okey, untuk membina mindset seorang penyimpan emas yang berjaya, kita mesti kena konsisten. Kita mesti kena ada matlamat. Tujuan kita satu. Kalau macam saya, tujuan saya untuk bebas kewangan. Bebas kewangan, macam angkat tangan kan. Bebas kewangan. Bebas kewangan maksudnya apa? Saya tak nak lagi berhutang. Saya nak simpan emas sampai 1 kilo. Saya nak habiskan semua hutang saya. Sebab apa? Saya percaya saya simpan emas, saya akan lebih cepat lagi dapat 1 kilo 200,000 daripada saya simpan duit saya dalam bank. Saya nampak bentuk dia bentuk nombor. Itu yang menyebabkan saya akan lebih lagi nak menggunakan duit saya. Saya nak bebas kewangan. Saya nak pastikan saya boleh bayar kereta saya kat depan sana tu. Saya nak bayar kereta saya. Saya nak keluarkan saya punya 30 gram, saya nak jual kereta, nak bayar habiskan kereta saya. Itu satu matlamat saya yang pertama untuk tahun ni. Dua, untuk rumah idaman. Saya tak gunakan, saya baru dia pindah rumah saya ni, baru 1 tahun macam tu. Dan saya tak gunakan emas sebagai saya punya ni, saya mesti gunakan duit ASB saya untuk saya buat rumah saya ni. Dan tapi saya rasa ASB juga menguntungkan. Siapa kata ASB tak menguntungkan? Cuma bezanya kenapa saya tak masuk ASB sekarang? Sebab ASB potensi dia semakin lama semakin mengecut ataupun menurun. Saya tak naklah duit saya tak meningkat secara lebih baik kan. So saya gunakan dalam bentuk emas. Sekarang saya bentuk emas. Tabung pendidikan anak-anak kita. Ya, betul. Itu satu benda yang baik. Semalam saya ada tuliskan satu post untuk dalam Facebook, siapa boleh tengok kat sana. Saya kira 1 gram untuk sebulan adalah untuk anak yang baru lahir adalah 12 gram. Untuk 10 tahun dah 200 gram. Dah 120 gram. 18 tahun saya kira semalam 214 gram. Siapa nak bagi 214 gram? Dan saya kira semalam kalau dia adalah RM300 saja, kalau RM300 dia 18 tahun lagi RM300, saya tak kira RM400 tau. Saya kira RM300. Kita dapat capai anak kita punya dana pendidikan sebanyak RM65,000. RM65,000. Siapa yang boleh simpan RM65,000 untuk anak-anak pergi belajar? Saya rasa tak ramai. Ada tapi tak ramai. Tapi dengan cara emas,
kita konsisten. Simpan 1 gram, 1 gram, 1 gram, 1 gram untuk anak kita nombor 1. 1 gram, 1 gram, 1 gram untuk anak nombor 2. 1 gram, 1 gram anak nombor 3. So 3 gram 1 bulan dan kita 18 tahun konsisten, kita dapat 65,000 kalau harga emas tu 300. Kalau harga emas tu 350, subhanallah. Saya tak tahu lah berapa banyak keuntungan dia. Simpanan pendidikan kesihatan pastinya lah sebab sekarang ni kita nampak coronavirus semakin lama semakin membimbangkan ramai yang tak dapat kerja ramai yang lagi simpan dalam bentuk duit tapi masih lagi gunakan duit untuk benda yang liability yang bukan keperluan itu menyebabkan kita rasa rugi So apa yang saya rasa kena buat? Simpan dalam bentuk emas. Kalau kita perlukan duit tu, kita keluarkan dia untuk gunakan sebagai kesihatan punya wang Persaraan pastinya satu benda yang baik KWSP setiap orang dapat KWSP lebih kurang 200-300 ringgit. Ada yang dapat 500 ribu ringgit So tapi waktu persaraan nanti sebenarnya 500 ribu ringgit itu tidak cukup sebenarnya. Lebih daripada keperluan. So apa yang kita kena buat? Dia kena simpan daripada sekarang sampai dia bersara dan dia dapat 400 gram, 500 gram itu adalah 2 kali ganda 2 kali ganda daripada apa yang dia dapat dengan sifat dia yang menyimpan. Okey, mulakan simpanan untuk anak-anak kita. Saya simpan untuk 4 orang anak saya simpan konsisten, saya teruskan simpanan dan yang pasti mereka akan senyum macam budak-budak ni sebab mereka dapat dana pendidikan yang saya tak perlu fikir pasal saya punya. Mereka dapat beasiswa ke tak? Mereka dapat beasiswa, ya bagus. Mereka tak dapat beasiswa, saya punya plan nombor 2. Plan nombor 1 ialah saya ada SSPNI. Saya ada akaun GAP. Saya ada mereka punya akaun ASB. Rugi tak ASB? Tak rugi. Naik still naik. 4% saya tak keluarkan. Itu semua dana untuk anak saya. Saya tak ada sentuh. Dan sekarang ni saya nak bangunkan akaun gap mereka supaya mereka dapat simpanan setiap orang sekurang-kurangnya 120 gram seorang 120 gram seorang. Ada orang semalam cakap dengan saya, doktor boleh tak kalau saya simpan, saya nak simpan sebagai mas kahwin? Sudah tentu boleh. Saya selalu ajar dengan semua orang, nombor satu, bila kita nak simpan untuk sebagai mas kahwin, dua lah. Satu, adakah dia nak disimpan oleh pengantin lelaki ataupun dia nak disimpan oleh pengantin perempuan. Yang mana untung? Lebih untung lagi kalau pengantin perempuan lah sebab dia simpan untuk diri dia sendiri dan lepas tu dia dapat cash. Contoh katalah semalam saya ada kira satu orang ni nak kahwin 2 tahun lagi. Saya katakan okeylah beli 10 dinar. 10 dinar sekarang harga lebih kurang 12,000 macam tu. So saya kata dengan dia konsisten saja simpan 2 gram 1 bulan. 2 gram 1 bulan, 1 tahun dah 24 gram. 2 tahun dan 48 gram. Dia dah lebih daripada dia punya sasaran awal iaitu 42.5 gram. So saya kata dengan dia, adakah bagus untuk simpan dalam bentuk? Ya, pasti. Saya kata kalau perempuan yang simpan 2 gram dalam dia punya akaun untuk kahwin dan 2 tahun dia kahwin, dia sudah dapat 48 gram dan dia keluarkan 10 dinar tu dan dia suruh pengantin lelaki beli dengan dia 10 dinar tu. Katalah waktu tu harga naik RM300 dan dia dah untung daripada segi nilaian wang dalam masa yang sama. 10 dinar siapa punya? 10 dinar tu dia yang punya. Dia dapat duit pun dapat untung daripada emas pun dapat, dinar pun dia dapat. Dinar tu memang dia punya. Dia dapat 2 kali ganda keuntungan untuk kalau pengantin perempuan. Pengantin lelaki, adakah untung? Pastinya untung. Sebab apa? Kalau dia simpan duit tak pernah cukup. Tak pernah cukup. Tapi kalau dia simpan dalam bentuk emas, dia konsisten je. 2 gram. Saya cakap dengan satu customer saya semalam baru dia masuk account gap. Saya kata dengan dia satu yang paling penting sekali, apa yang dia kena buat ialah jangan tengok harga. Harga tu lupakan. Jadikan fokus dalam bentuk gram. 1 gram awal bulan, 1 gram akhir bulan. 1 gram awal bulan, 1 gram akhir bulan. Mesti dia akan berjaya. Saya cakap dengan dia, saya bagi dia semangat. Kasih dia semangat. Teruskan usaha. Okey, ini lagi satu. Kos haji yang menurun.
kos haji memang naik, tapi sebenarnya bila kita simpan emas untuk kos haji, sebenarnya kos yang kita perlukan untuk simpan emas adalah menurun. 2017 kita perlukan 56 gram je sebab harga 180. Cuba bayangkan sekarang ni kita perlukan harga nilai emas lagi tinggi ke tak? Pastinya kita akan perlukan nilai emas yang lebih rendah. So kita simpan kos untuk pergi haji, tapi kita simpan dalam bentuk jongkong. Saya buat kiraan lebih kurang 50 gram lah. Senang. 50 gram. Terus awak pergi haji. Semua dah kena target dah. Pergi haji 50 gram. Senang. So dapat pergi haji lah. Okey, ini secara rawak senang. Jom kumpul dinar, jom kumpul dinar. So, dengan kumpul dinar pun sebenarnya satu dinar tadi apa? Satu ekor kambing. Satu dinar lagi kita boleh 15 keping boleh pergi haji. 30 keping boleh pergi buat penyelidikan ni, 30 keping boleh jadi kecemasan, 30 keping untuk perubatan, 150 keping untuk persaraan. Okey, ada tadi semalam customer saya baru nak belajar lagi saya cakap dengan dia, okeylah macam mana nak tahu doktor jongkong dengan dinar ni beza dia. Beza dia hanyalah bentuk Kalau yang selalu dengar saya punya ceramah ni dah bosan dah dengan benda ni Tapi ada orang tanya, saya kena masukkan ada satu petak atau lagi bentuk bulat. LBMA maksudnya di dalam plastik Kalau yang bukan LBMA dia di luar. Beza dia apa? Bentuk sahaja. Satu dinar 4.25 gram, tapi kalau dalam jongkong dia ikut berapa gram yang ada tulis kat sana. Okey, ini adalah dinar dan jongkong. Ini satu dinar kita tengok kat depan dia satu dinar 4.25 gram dan ini belakang dia 5 dinar 21.25 gram, ini belakang dia dan ini 10 dinar Siapa yang suka dinar? Ya boleh. Ini boleh keluar tak daripada gap? Pastinya boleh. Tak ada masalah. Simpanlah dalam gap pun tak apa. Tak ada masalah. Simpan je. Simpan RM100 pun boleh, RM150 pun boleh, 1 gram pun boleh. Boleh keluarkan dalam bentuk dinar. Boleh juga keluar dalam bentuk apa? Bentuk gold bar. Saya pun target apa Orang tanya dengan saya, doktor target apa sekarang? Sekarang target saya nak simpan dalam gap tapi saya nak keluarkan 250 gram. 250 gram. Target saya tahun ni saya mestikan dapatkan 250 gram. Saya tak kisahlah orang nak cakap apa pun. Saya nak simpan 3 gram, 5 gram, 10 gram 1 bulan. 10 bulan. Kalau saya simpan 10 gram 1 bulan, 12 bulan baru 120 gram. Saya akan fikirkan macam mana saya dapat 250 gram. Dengan masuk dekat dalam gap, saya tak peduli. Saya akan pastikan saya berjaya. So, tuan-puan macam mana? Tuan-puan, letakkan matlamat tuan-puan. Okey. Dah tinggal 10 minit saja macam biasalah ni. Okey, so apa yang kita kena buat? Yang paling penting tadi saya cakap, letakkan matlamat, fokus. 10% daripada duit lebihan kita. Kita ada RM4,000, duit kereta, duit rumah, duit isteri, semua dah tolak. Kita ada lagi RM1,500. RM150 lagi masuk dalam account gap. Yang lain tu boleh untuk buat dana kecemasan ataupun buat belanja yang lain. Robert Kiyosaki mengatakan 25% dalam Rich Dad and Poor Dad. 25%. Dekat dalam Mike Maloney, dia lagi dahsyatnya 50%. Saya ikut Mike Maloney lah, 50%. Okey, macam saya cakap tadi, macam mana nak bina mindset? Nombor 1, kita kena ada ilmu. Sekarang kita ada ilmu. 2, letakkan matlamat. Untuk apa aku nak simpan emas? Saya nak simpan emas untuk pergi haji, 50 gram. Saya nak simpan emas dinar pergi haji, 15 dinar. Strategi saya apa? Saya nak simpan untuk dana kecemasan. Simpan lebih kurang 6 bulan gaji. Kata gaji kita 4,000, darab dengan 6, 30,000. 30,000 lebih kurang 150 gram. 150 gram. 120 gram, 30 gram macam tu. Strategi kita. Apa yang kita buat strategi? Sekarang saya dah letakkan strategi. Simpan konsisten. 1 gram, 1 gram, 1 gram, 1 gram. Simpan ikut yang tuan-puan suka. Tuan-puan suka dinar boleh. Tuan suka jongkong emas pun boleh. Tapi nak keluarkan ke? Tak nak keluarkan pun tak apa. Gap boleh simpankan untuk tuan-puan secara percuma. Apa yang paling penting sekali untuk jadi seorang mindset penyimpan emas yang baik? Mesti
Mesti konsisten. Kalau tak konsisten, macam mana gram nak bertambah? 2 bulan lepas, 3 bulan lepas ada beli emas, sekarang tak beli. Macam mana? Gram tak bertambah. Orang lain yang simpan sekarang, daripada awal simpan di 1 gram, sekarang dah dapat 14 gram dah. Dia simpan sekali 10 gram dah ketinggalan dah. So kita mesti kena pastikan emas yang dalam kita punya genggaman dia bertambah. Okey, yang saya cakap simpan konsisten, letak matlamat, tambah ilmu emas. Jangan lihat harga emas. Bermula dengan 1 gram untuk capai 100 gram. Saya nak buat 250 gram. Okey, simpan 1 gram, simpan. Ikut tangga pun boleh, tak ada masalah. Semalam orang cakap dengan saya, doktor saya nak simpan 1 gram. Boleh. Nak simpan RM100? Boleh, tak ada masalah. Simpan. Yang penting konsisten. 1 gram, 1 dinar, 5 dinar, 5 gram, 10 dinar, 20 gram, 100 gram, 250 gram, 1 kilo. Macam tu. Okey, ini saya nak buat cara kesimpulannya ialah mulakan dulu walaupun 1 gram, tak apa. Ia petanda benchmark yang baik. Cepat faham nanti dan kita akan tambah kita punya motivasi. Siapa yang ada bajet besar sikit, lebih daripada RM100 sebulan, dia ada bajet besar sikit. Doktor, saya ada bajet besar sikit. Doktor, RM250 sebulan. Saya cakap, buat belian dinar, boleh bayar 4 kali. Semua keturunannya sama, 99.99.9. Kenapa pilih public gold? Public gold, cuba bandingkan 3 harga emas yang anda tahu dan mereka, tuan-puan akan nampak sebenarnya harga public gold tak mahal sangat, harga public gold tak murah sangat. Tapi harga murah saja tidak penting. Yang paling penting ini ialah spread rendah. Spread rendah tu maksudnya apa? Harga jual dengan harga belian oleh public gold bahagi dengan harga PJ sell ialah sebanyak 9% yang mana kurang daripada 10%. Cuba bandingkan dengan harga yang lain. Mereka sebenarnya cakap saja beli murah, tapi bila jual balik mereka tak nak ambil. Kita bawa pergi kita punya emas kita. Pergi ke Arhanu tak nak ambil. Rugi kan kita kan. Tak boleh nak jadikan bentuk duit dengan cepat. So, apa yang bagus lagi dengan public gold? Supply, cepat. Supply, banyak. Cuma PKP ni kurang sikit. Ada masalah sikit sebab mereka tak boleh nak bergerak. Dia mana nak jual, tak perlu cari dealer. Tak perlu cari ejen untuk jual. Kalau saya ada duit, saya beli. Kalau tak, jual saja di public gold. Jual saja di public gold. Okey, cara belian emas adalah kita kena buat belian secara full payment. 1 dinar bayar sekaligus, 10 gram bayar sekaligus, 20 gram bayar sekaligus pun boleh. Boleh bayar cash dekat beli lock dulu, bagi tahu dengan saya lockkan dulu pun boleh. Dan lepas tu nanti boleh jadi pergi kat sana untuk bayar secara cash. Nombor 2 caranya ialah SEPP. SEPP tu adalah buat bayaran secara ansuran. 1 dinar boleh bayar 4 kali, 10 gram boleh bayar 10 kali. Satu lagi ialah GAP yang saya selalu berikan semangat kepada semua orang masuk GAP sebab apa? Dia boleh masuk RM100 aja dan dia boleh tukarkan jadi bentuk emas. Okey, ini lebih kurang harga hari ini 264 Inilah cara dia. Okey, siapa yang nak buat belian secara ansuran macam ni. Bulan pertama, bulan kedua ikut saja ansuran ni. Ada orang tanya, doktor, saya nak bayar cepat sikit boleh tak, doktor? Mestilah boleh. Bayar aja sekaligus. Ni bulan pertama dengan bulan kedua nak bayar sekaligus. Bulan ketiga nak bayar keempat nak sekaligus. Lepas tu apa jadi, doktor? Habis bayar terus pergi ke public gold, ambil emas. Senang kan? 1 dinar lagi murah. 1 dinar lagi murah. Sebab apa tengok ni? Saya tiga-tiga tapi untuk bayaran 10 kali hanya ada promosi sahaja. Kalau tak ada promosi tak boleh. Okey, ni account gap. Ada orang cakap, doktor, account gap ni apa, doktor? Account gap ni ialah simpan gram emas. Simpan gram emas. Sebab GAP gram emas saya dah keluarkan 1 gram, separuh dinar, 1 dinar. Semua saya dah keluarkan. Tengok ni. Saya ada 100 gram untuk silver. Ini yang 2-3 minggu lepas lah. Sekarang mesti dah naik kan. Saya kena naikkan 250 gram. Okey. So bagus yang tentang JAP sebab apa? Kita boleh hantar ke rumah. Boleh hantar ke rumah.
dengan boleh tengok video saya yang saya masukkan dalam grup tu. Kita beli dekat JAP, katalah kita ada 10 gram kita simpan, kita boleh hantar ke rumah ikut pilihan kita. Berapa banyak gram mana nak ni ke nak ni ke nak ni, yang mana yang nak. Okey, sikit saya bincangkan tentang dealer public gold. Siapa yang berminat untuk jadi dealer public gold dan bawah bimbingan tim DRH, saya ada buat kelas-kelas tambahan kepada mereka untuk cari customer, bantu mereka untuk tingkatkan sale mereka. Sebab apa? Setiap pembelian mereka dapat 1%. Setiap pembelian customer mereka 1%. Ada orang jadi customer dealer yang pasif, tak apa. Dealer yang pasif pun boleh, tak ada masalah. Setiap belian ni dapat 1.5%. Setiap belian orang lain dia dapat 1.5%, dia tak dapat, tak apa, dia tak rugi pun. Sebab apa? Kita kena faham yang bahawa public gold adalah sangat baik. Sebab apa? Kita beli emas tu kita punya, tapi dia bagi kita bisnes percuma. Tak nak ke bisnes percuma? Ni bisnes percuma ni. Beli 30 gram dapat bisnes percuma. Beli 50 gram dapat bisnes percuma. Ada yang beli 5,000 pun dapat bisnes percuma. Ya Allah, rugi ni. Untungnya lah mereka. Untungnya mereka. Macam mana nak dapat customer? Hari ni, dealer-dealer saya akan ada kelas dengan saya. Saya akan teruskan kelas pukul 2, pukul 3 kelas. Okey, ini wealth card. Siapa yang bukan dealer pun sebenarnya boleh beli wealth card ni. Yang mana sebenarnya dia ada dalam tu ada kita panggil tu ada voucher kat sana. Okey, banyak orang ada masalah, dia kata zakat doktor, zakat macam mana doktor? Berat emas kalau 85 gram ke atas, harga semasa tu ialah harga yang telah ditentukan oleh pusat zakat, sebenarnya lebih murah daripada harga semasa. Darab dengan 2.5%, itulah kita punya kena buat belian. Kalaulah kita ada simpan gelang, kita rantai, kita kena tolak dengan uruf. Uruf tu maksudnya, uruf tu dia setiap negeri berbeza-beza. Setiap negeri berbeza-beza. Kelantan apa yang best sekali emas perhiasan tak ada uruf. Tak ada limited. So tak payahlah zakat. Okey. Bagus dengan public gold apa? Boleh dapat duit. Pergi Arahnu dapat duit. Nak belajar tentang Arahnu ke? Nanti saya ajar. Next kelas-kelas seterusnya saya akan ajar tentang Arahnu pula. Bagus dengan public gold. Kita nampak harga jualan dengan harga belian. Tak ada selindung-selindung. Public gold tak selindung. Semua ada nampak kat sana. Okey, selamat menyimpan kepada semua. Akaun gap untuk kanak-kanak dan akaun gap kepada secara percuma dua-dua ni, boleh berhubung dengan saya, terus berhubung dengan saya di 0137637949. Saya dealer public gold. Hari ini sangat berbesar hati telah berkongsi sikit maklumat. Semoga tuan-puan dapat manfaat daripada perkongsian hari ini. Kepada dealer tim DRH, petang kita ada kelas lagi. Kelas